Rentasan berita edisi 969, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Sambutan Hari Malaysia yang berbeza. Penyamun kini didapati bersatu untuk merompak. Mengapa amanah terbabit dalam rundingan dengan UMNO? Siapakah timbalan yang dipertua Dewan Rakyat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari Malaysia ialah hari yang istimewa kerana ia merupakan Hari Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang dikenali sebagai Semenanjung Malaysia, bersama-sama Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia. Namun yang ramai tidak tahu, ia juga hari penubuhan Parti Amanah Negara Amanah. Parti Amanah kini telah pun mencecah usia 6 tahun. Presiden Amanah Muhammad Sabu dalam perutusan menyambut hari yang penuh bermakna berkata negara ini unik kerana pelbagai bangsa dan suku yang berbeza agama, budaya dan bahasa boleh duduk sebumbung, hidup secara aman dan damai. Bagaimanapun, beliau melihat beberapa wilayah dan daerah yang masih ketinggalan dari segi pembangunan berbanding di kawasan-kawasan bandar. Beliau berkata isu tersebut merupakan aspek terpenting yang perlu diberikan perhatian. Pembangunan yang mampan dan seimbang di samping peningkatan sektor pendidikan akan memacu pembinaan generasi masa hadapan Malaysia yang lebih gemilang. Menurut beliau, keunikan yang wujud dalam negara ini jarang-jarang berlaku di negara lain. Malangnya keunikan yang melihat rakyat berbilang kaum bersama-sama membangunkan negara ini cuba dikhianati menerusi retorik perkauman yang merosakkan perpaduan itu sendiri. Hari Malaysia ialah hari kita memerdekakan intelek kita daripada penjual agama dan politikus yang menggunakan kaedah Machiavelli demi meraih pengaruh dengan dongeng Islam terancam. Melayu terancam, istana juga terancam. Marilah kita fikirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Terjemahannya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Bersyukur kerana kita tidak mengalami tsunami yang dahsyat mahupun ledakan lahar dari gunung berapi. Namun ketika berhadapan dengan COVID-19, bencana yang kita tidak nampak ini seharusnya kita menginsafi. Apakah bencana yang sedang kita hadapi sekarang kerana perbuatan buruk pemimpin-pemimpin kita dan kejahilan kita sendiri kerana memilih mereka? Semoga kita sama-sama bermuhasabah dan perbaiki diri kita. Hanya dengan menjadi warga yang baik, kita mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina semula negara tercinta ini. Selamat menyambut Hari Malaysia. Dengan bantuan katak politik dari keadilan yang diketuai bekas timbalan presidennya, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan sokongan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin mencatat sejarah negara ini apabila yang kalah dalam pilihan raya umum menjadi kerajaan sementara yang menang pula menjadi pembangkang. Walaupun UMNO mendapat manfaat daripada persekongkolan dengan pengkhianatan Mahyadin dan gerombolannya, kos yang ditanggung oleh parti itu bukan sedikit. Daripada 54 kerusi parlimen yang dimenangi UMNO pada pilihan raya umum ke-14, kini hanya tinggal 38 kerusi sahaja di Dewan Rakyat. Justru tidak hairan apabila Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said menyeru supaya rang undang-undang RUU Akta Lompat Parti disegerakan. Kata beliau, perbuatan lompat parti oleh Ahli Parlimen boleh berlaku pada bila-bila masa. Pentadbiran yang dicadangkan oleh kerajaan dengan wujudnya rang undang-undang Akta Lompat Parti wajib dan wajar dilakukan secepat mungkin. Bukannya apa? Sebab kalau katak tu nak lompat, dia tak ikut masa tu yang dia betul. Siang, pagi, malam, petang.
Azalina juga meminta agar cadangan rang undang-undang RUU Pemecatan Ahli Parlimen 2021 diberikan fast track untuk dibahas dan diambil alih oleh kerajaan sebagai asas kepada Akta Anti Lompat Parti. Beliau juga mencadangkan agar Peguam Negara dilantik sebagai Menteri Undang-Undang untuk membolehkannya hadir ke Dewan Rakyat bagi menjawab isu-isu berkaitan perundangan. Menurut beliau, Malaysia pernah mempunyai Menteri Kabinet yang juga Peguam Negara iaitu Allahyarham Tan Sri Abdul Kadir Yusof dan Tan Sri Hamzah. Beliau berkata demikian ketika berbahas titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada petang 15 September 2021. Ketika menyokong cadangan Azalina Ahli Parlimen Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub menyelar sikap Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun yang turut hadir ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Sultan Azlan, tetapi ingkar titah kedua baginda. Beliau turut menggesa sidang parlimen agar segera menggubal undang-undang anti lompat parti selewat-lewatnya pada penghujung tahun ini. Salahuddin berkata perbuatan lompat parti dalam kalangan wakil rakyat sehingga menjatuhkan kerajaan yang diberi mandat secara sah oleh rakyat telah memalukan institusi raja dan parlimen. Ya, saya lari dari PAS tetapi saya tidak jatuhkan kerajaan. Ini lari bersubahat dan bersekongkol untuk jatuhkan kerajaan. Kita bukan pelacur politik, kata beliau. Timbalan Presiden amanah itu juga mahu masa depan institusi diraja serta parlimen dapat dipelihara dengan baik daripada anasir-anasir pengkhianat. Kita harus selamatkan negara kita daripada anasir kerajaan tebuk atap, tegas beliau. Beliau turut merujuk kepada titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar pada 12 Ogos lalu yang mengingatkan ahli Dewan Undangan Negeri berkenaan supaya tidak menjadikan persidangan Dewan Undangan Negeri sebagai medan perbahasan politik dan perebutan kuasa. Ini bukannya masa untuk berbalah, tetapi ini adalah masa untuk bersatu dan bekerjasama. Jangan tanya kepada orang lain apa yang telah dibuat untuk bantu rakyat, tetapi lihatlah cermin muka sendiri. Jangan cemarkan dewan saya ini dengan perangai yang buruk. Ini adalah dewan yang mulia, bukan dewan sangka buruk. Titah baginda. Sebelum itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjelaskan mengenai memorandum persefahaman MOU antara Pakatan Harapan dan Kerajaan, Datuk Seri Ismail Sabri menyebut mengenai perintah Raja-Raja Melayu yang mahu kerajaan yang stabil. Stabil untuk apa? Untuk perintah yang baik. Kita mesti bersatu. Filem Alibaba 40 Penyamun pun begitu juga. 40 penyamun bersatu. Bersatu untuk merompak atau tolong rakyat. Sebab itu, kita harus qualify. Matlamat bersatu untuk apa? Walaupun Anwar menjelaskan beliau tidak maksudkan parti bersatu, tetapi satu dunia tahu kerajaan tebuk atap diasaskan daripada satu rompakan mandat rakyat pilihan raya umum ke-14 yang didalangi parti berkenaan. Cadangan Akta Lompat Parti ini terkandung dalam kertas transformasi yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan di bawah tajuk 2.0 Transformasi Pentadbiran Perkara 2.1 yang berbunyi Rang Undang-Undang Anti Lompat Parti dan atau undang-undang yang berkenaan akan dibentang dan diluluskan di Parlimen mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan atau mana-mana undang-undang berkaitan. Dengan penggubalan undang-undang anti lompat parti ini, tidak akan timbul lagi isu mandat rakyat dirompak demi menubuhkan kerajaan tebuk atap. Lebih teruk lagi apabila sudah dapat jawatan, tidak pula melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Undang-undang anti lompat parti akan menambah keyakinan kepada pengundi bahawa calon yang mereka pilih semasa pilihan raya tidak akan mengkhianati aspirasi mereka. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad sekali lagi menegaskan pengkhianatan bukan dilakukan oleh pihak Pakatan Harapan tetapi oleh parti-parti di dalam kerajaan itu sendiri. Ini kerana terbukti yang menjatuhkan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri ialah UMNO yang juga sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu ciptaan beliau juga. Dalam program Jom Channel siri ke-124, PH dan Ismail Sabri Persefahaman atau Perjanjian CSA,
Khalid menjelaskan perbezaan antara Memorandum Persefahaman MOU, Transformasi dan Kestabilan Politik, Pakatan Harapan dan Kerajaan dengan Confidence dan Supply Agreement CSA. Beliau berkata Mahyadin telah menawarkan CSA tetapi ditolak oleh Pakatan Harapan. Khalid berkata Mahyadin mahu mencukupkan sokongan kepada beliau setelah menjadi kerajaan minoriti. Dan bila ditawarkan dulu memang kita tolak kerana memang kita tak nak sokong dia. Kalau dia tak cukup sokongan maka jatuhlah dia. Ya. Kita tak nak bertanggungjawablah untuk mengekalkan dan meneruskan kepimpinan seorang Perdana Menteri yang telah khianat terhadap kita dan telah menunjukkan prestasi yang terburuklah bagi mana-mana Perdana Menteri dalam sejarah negara, sehingga masalah pandemik dan masalah ekonomi menjadi begitu meruncing. Beliau berkata berbeza dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menawarkan konsesi yang selama ini diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Ahli Parlimen Shah Alam itu mengambil contoh undang-undang anti lepak parti yang tidak sempat dibentangkan di Parlimen ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan dahulu. Khalid berkata Akta Anti Lepak Parti ini akan menggalakkan rakyat untuk turun mengundi. Semua perkara yang dipersetujui akan memperlihatkan sejauh mana keikhlasan pihak kerajaan dalam MOU berkenaan. Beliau menjelaskan bahawa MOU antara Pakatan Harapan dan kerajaan itu ada jangka masa yang perlu dilaksanakan. Pendeknya, tanpa MOU Pakatan Harapan dengan kerajaan, faedah untuk rakyat tidak akan dapat dicapai. Ini kerana cadangan Pakatan Harapan tanpa sokongan kerajaan juga tidak akan berjaya. Kesetiaan sesama penyamun, pencuri dan penjual agama amat kuat, kata Khalid sinis. Khalid memuji Ismail Sabri kerana berbeza dengan Mahyadin yang takut Parlimen dibuka. Persidangan yang dilanjutkan sehingga jam 7.30 malam. Setiausaha Agung DAP pula berkata, melalui perjanjian tersebut kerajaan telah bersetuju menyuntik dana secara langsung sebanyak 45 bilion ringgit ke dalam ekonomi negara seperti yang dituntut oleh pihak Pakatan Harapan. Sekurang-kurangnya kerajaan terima cadangan kami buat selama ini untuk menyuntik 45 bilion ke dalam ekonomi. Sungguh pun kerajaan telah lancarkan 8 pakej berjumlah 500 bilion ringgit. Tapi pakej itu semua tidak berjaya langsung selamatkan ekonomi. Mengapa? Kerana dana secara langsung yang disuntik selama ini sangat kecil, iaitu 83 bilion ringgit sahaja. Katanya ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat kemarin. Menurut Guan Eng, permintaan Pakatan Harapan berkenaan moratorium yang sebelum ini ditolak akhirnya dipersetujui kerajaan dan dimasukkan ke dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani mereka. Dalam hantaran di Facebook, Guan Eng berkata pelan pemulihan ekonomi 45 bilion ringgit, pengecualian bayaran faedah bagi 50% terbawah dan rancangan pemulihan ekonomi bernilai 45 bilion ringgit adalah hasil kejayaan kepada rakyat Malaysia yang mendapat manfaat daripada Pakatan Harapan menandatangani MOU bersama Perdana Menteri. Katanya beliau telah berbincang dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz setelah menandatangani MOU supaya mempertimbangkan peniaga kecil dan sederhana PKS yang menghadapi masalah keuangan berikutan kegagalan pengurusan krisis pandemik COVID-19 dan kemelisitan ekonomi berikutnya. Pelaksanaan MOU dan penyempurnaan terma dan syaratnya sangat penting untuk menguji keikhlasan dan komitmen kerajaan terhadap reformasi tersebut. Hanya dengan menunaikan dan mematuhi MOU terbabit, kita dapat lari daripada permainan angka politik yang merosakkan dan fokus kepada pertempuran mengatasi pandemik COVID-19 serta kemelisitan ekonomi demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian rakyat, tegas Guan Eng. Semoga apa yang dipersetujui secara bersama dapat menghasilkan bantuan kepada rakyat miskin di seluruh negara yang hilang pendapatan menerusi peruntukan sehingga 10 bilion ringgit kerajaan. Pada masa yang sama, Parlimen kemarin menyaksikan ahli Parlimen Pakatan Harapan masih terus menjalankan peranan mereka sebagai medium semak dan imbang dan mengkritik tindakan kerajaan yang dilihat tidak memberi manfaat kepada rakyat. Tidak mungkin Pakatan Harapan akan memberi laluan percuma kepada kerajaan untuk melakukan apa sahaja yang kemudiannya menyusahkan rakyat.
Siapa timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat masih belum dapat diputuskan. Menurut laporan sidang harian, kesemua ahli Parlimen Bersatu dijangka mengemukakan pendirian berkecuali dalam isu cadangan nama Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai calon tunggal kerajaan untuk dilantik sebagai timbalan yang di-Pertua Parlimen baharu. Jika berita ini benar bahawa ia angkara bersatu dalam larian lompat pagar ke kerusi timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat ini, nampaknya Ahmad sudah gagal melepasi pagar pertama. Alasan yang digunakan mungkin kerana beliau tergolong dalam kumpulan yang digelar kluster mahkamah. Beberapa pemimpin Pakatan Harapan telah terlebih dahulu membantah pelantikan Ahmad selagi nama beliau masih belum dibersihkan daripada tuduhan di mahkamah. Adakah ia berkaitan dengan memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dengan Pakatan Harapan yang dimeterai baru-baru ini? Jika penolakan terhadap pelantikan Ahmad ini berkait dengan MOU tersebut, jelas beliau menjadi mangsa politik bersatu. Ini kerana UMNO menerusi ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said, sedang cuba membawa usul rang undang-undang persendirian berhubung anti lompat. Cadangan Azalina itu sudah tentu disokong oleh Pakatan Harapan kerana ia sebahagian daripada matlamat mereka juga. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tan Sri Syahris Samad dalam hantaran di Facebook menyambut baik cadangan Azalina. Saya setuju sangat. Ianya sebuah akta ahli persendirian atau Private Members Bill. Kalau hendak lakukan reform bermakna terhadap Parlimen, penerimaan sesuatu akta ahli persendirian adalah langkah yang bermakna. Tidak hanya menghadkan urusan Dewan Rakyat kepada hal-hal kerajaan atau governance business sahaja katanya. Jika Ahmad Maslan menjadi timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, kemungkinan besar cadangan Azalina itu boleh dimasukkan ke dalam fast track yang dapat dibentangkan serta diluluskan dengan pantas sebelum pilihan raya umum ke-15. Pembangkang akan bersetuju. Yang tidak bersetuju hanya puak dalam PPBM, iaitu semua katak-katak politik yang berada dalam parti berkenaan. Mereka lah yang sebenarnya memanaskan suhu politik dan membuat politik negara tidak stabil. Tahniah Tok Azhar, tegas Syahrir. Sememangnya PPBM bersatu pihak yang ada kepentingan dalam usul RUU anti lompat parti ini. Sementara itu, Pakatan Harapan mencalonkan ahli Parlimen Teluk Intan Nga Kormeng sebagai calon bagi jawatan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Difahamkan itulah puncanya kenapa agenda memilih timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat dikeluarkan daripada senarai aturan Parlimen kemarin. Terdahulu Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah mengemukakan usul untuk menghentikan peraturan mesyuarat 6/1 yang dijadualkan dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Kata Wan Junaidi, keputusan itu bagi membolehkan satu pindaan dibuat membabitkan perkara 57/1/B, iaitu membolehkan jawatan timbalan speaker yang ketiga diwujudkan. Maka dengan itu kita akan membuat satu peraturan supaya salah seorang speaker daripada 3 nanti kalau diluluskan akan disandang oleh pihak pembangkang. Itu hasrat kerajaan dan sebab itu menangguk. Selepas berbincang dengan pihak Jabatan Peguam, pindaan dibawa dan kalau dapat di penghujung sesi ini, bacaan kali pertama dan diluluskan pada sesi Oktober nanti, katanya pada mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 Selasa lalu. Semoga harapan rakyat Malaysia agar Parlimen dapat berfungsi setaraf kelas dunia dapat direalisasikan. Rakyat mengharapkan yang terbaik dan rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.